Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan tahniah kepada Tan Sri Yang Di-Pertua yang telah dianugerahkan gelaran yang tertinggi Datuk Seri Utama daripada Tuan Yang Terutama Gubernur Pulau Pinang. Semoga Tan Sri lebih kerap boleh berkunjung ke Pulau Pinang. Tan Sri Yang Pertua, saya ingin merujuk kepada B62 butiran 020000 PDRM. Tan Sri Yang Pertua, saya ingin meminta Ketua Polis Negara sama ada kalau kita nak memperbaiki perasaan puas hati rakyat terhadap prestasi polis, bolehkah beliau mengadakan dialog dengan stakeholders atau orang awam? Kerana baru-baru ini saya lihat tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh IGP, khususnya tentang penulis-penulis dalam blog, seperti seorang yang bernama Mariam Mokhtar, yang telah menulis tentang apa yang beliau anggap sebagai double standard. Kerana kalau mereka yang terlibat dalam fahaman kiri, iaitu fahaman komunis, mengapa ada yang dibenarkan pulang, tapi ada pula yang tidak dibenarkan pulang? Dan beliau menimbulkan sama ada ini adalah berkaitan dengan kaum atau warna kulit. Kerana mereka yang terlibat dalam fahaman komunis yang berbangsa Melayu dibenarkan pulang, tetapi yang berbangsa bukan Melayu tidak dibenarkan pulang. Dan pada masa yang sama, beliau telah pun menyatakan bahawa beliau belum sebut lagi tentang mereka yang terlibat dalam kes-kes kekanasan di Indonesia, letupan bom dan sebagainya. Tapi selepas dibunuh mati oleh pasukan keselamatan Indonesia pun dibenarkan pulang. Mengapa ada double standard sedemikian? Seharusnya pihak IGP harus jawab kepada Mariam Mokhtar dan bukan memberikan atau membuat ancaman hendak mendakwa beliau di bawah akta hasutan ataupun mengambil tindakan yang lebih keras terhadap penulis ini. Saya rasa kalau inilah cara untuk membalas kritikan, ini tidak akan meyakinkan rakyat bahawa pihak polis memang serius untuk menangani masalah yang timbul, dan yang penting sekali menegakkan undang-undang secara sama rata dan bukanlah secara pilih kasih. Oleh itu saya ingin mencarankan kalau boleh pihak kerajaan itu menasihatkan IGP dalam kes sedemikian, jawablah apakah fakta, apakah sebab. Kalau hanya dengan menggunakan ancaman, saya rasa ini tidak akan menyakitkan mana-mana pihak. Sebaliknya, akan menimbulkan satu perasaan bahawa pihak polis atau IGP hanya bertindak sekadar menyalahgunakan kuasa untuk menutup sebarang kritikan terhadap beliau. Tentang masalah jenayah yang menjadi satu isu atau buah mulut orang ramai, saya di sini masih ingin mengingatkan pihak polis bahawa sungguh pun kadar indeks jenayah dinyatakan sebagai menurun, tapi masih ramai orang awam berasa amat gelisah. Dan di sini saya rasa yang penting ialah dengan izin Tan Sri Yang Pertua, the people must not only feel the people must not only be told that they are safe, they must feel safe. Selagi mereka rasa mereka tidak selamat, apa-apa statistik yang digunakan tidak akan meyakinkan orang ramai bahawa keselamatan awam terkawal. Kerana sebelum ini pun ada timbul komen-komen dari bekas, ini bukan orang sembarangan, dari bekas Ketua Polis Negara, daripada bekas pegawai kanan polis yang secara implikasi, secara tidak langsung menyatakan statistik yang dikeluarkan bahawa keadaan keselamatan terkawal ataupun indeks jenayah terkawal. Ini semua dimanipulasikan, semua tidak benar sekali. Oleh itu, untuk
mengurangkan atau mengikis pandangan negatif sedemikian. Saya rasa adalah perlu pihak kerajaan menggunakan satu KPI yang bebas. Kalau boleh, kita minta daripada luar negara untuk meyakinkan orang ramai bahawa memang kadar indeks jenayah telah turun dan bukanlah sebaliknya. Dan sekiranya kita boleh meminta pakar-pakar baik daripada negara barat ataupun daripada negara-negara yang berjaya mengawal kadar jenayah macam negara-negara jiran di Singapura untuk membuat satu pengukuran. Saya rasa ini akan meyakinkan orang ramai bahawa memang benar bahawa kadar jenayah indeks memang sudah turun. Nah, saya timbul perkara ini, Tan Sri Yang Pertua, kerana kalau kita lihat betapa banyak wang telah dibelanjakan untuk menubuhkan Eskom, iaitu penugasan Eastern Sabah Security Command, selepas serangan daripada penganas-penganas yang mencerobohi tanah air kita di Lahad Datu. Tapi sungguh pun 75 juta diperuntukkan. Dan sungguh pun Eskom telah pun didirikan dengan begitu banyak publicity yang meluas sekali. Tapi apabila berlaku kejadian culik seorang pelawat atau pelancong daripada negara Taiwan, dan di mana suaminya pun dibunuh oleh penculik-penculik tersebut, yang membimbangkan ialah kejadian ini berlaku kurang daripada 1 kilometer daripada ibu pejabat. Ada satu balai tugas Eskom. Kalau ia boleh berlaku begitu dekat sekali, macam mana kita dapat meyakinkan rakyat bahawa wang yang dibelanjakan memang dengan izin value for money? Kerana kita sekarang dalam proses outcome based administration, iaitu berdasarkan hasil. Apakah rasional, apakah hasil daripada perbelanjaan atau penubuhan Eskom ini sehingga ada penganas-penganas dengan begitu mudah sekali boleh keluar masuk dan sampai membunuh dan menculik lepas ini tanpa sebarang tindakan ataupun sebarang usaha dapat diambil untuk menghalang mereka. So saya harap di sini bahawa kalau kita nak lihat sejauh manakah berkesannya usaha-usaha ataupun perbelanjaan yang telah dibuat, saya rasa satu penjelasan harus diberikan. Macam mana kita dapat yakinkan rakyat, khususnya pelawat-pelawat daripada luar negara, bahawa keadaan atau kejadian sedemikian tidak akan berulang lagi. Kerana seperti yang sedia dimaklumkan oleh pihak kerajaan dan kementerian, bahawa selepas kejadian ini berlaku memang jumlah pelawat yang datang ke Sabah turun, tapi bukan sahaja datang ke Sabah turun, tapi di seluruh Malaysia pun terjejas. Apabila saya pergi untuk satu misi pelaburan ke Taiwan pada masa itu, saya pergi secara low-key kerana tak mau menimbul sebarang reaksi daripada media massa Taiwan. Saya pergi secara low-key, tapi reaksi yang saya dapat daripada pelabur-pelabur ialah mereka anggap seluruh Malaysia tak selamat. Sungguh pun ini berlaku di Sabah yang 2000 km, hampir 2000 km jauh daripada Pulau Pinang. Tapi mereka anggap seluruh Malaysia tak selamat kerana kejadian sedemikian. Oleh itu, apa yang berlaku di mana-mana tempat di Malaysia memang akan timbul kesan negatif ke atas seluruh negara. Bukan cakap kerana ia berlaku di Sabah, yang di Pulau Pinang tak perlu ambil peduli. Tak ada. Saya rasa kepedulian yang sama, yang tinggi harus diberikan. Tan Sri Yang Pertua, saya nak pergi ke bahagian penjara. Dan sekali lagi 03 butiran 03 0000. Sekali lagi saya ingin meminta bahawa kalau boleh tentang layanan ataupun aduan yang dibuat oleh Utai Kumar, bahawa layanan yang tidak sewajarnya diberikan kepada beliau kerana beliau mengalami
atau menghadapi banyak penyakit. Dan sungguh pun surat permohonan saya kepada Ketua Pengarah Penjara telah pun ditolak untuk berjumpa atau mengunjung Utai Kumar. Saya harap pihak menteri yang ada kuasa untuk meluluskan permohonan saya. Saya pun telah hantar surat rayuan kepada Yang Berhormat Menteri. Saya harap ini dapat diluluskan supaya kita dapat tahu apakah sebenarnya keadaan kesihatan Utai Kumar. Satu lagi perkara ialah tentang immigration yang saya telah bawa secara peribadi kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, iaitu keadaan queue yang agak panjang di pejabat immigration di Pulau Pinang. Dan saya difahamkan juga di beberapa bandaraya. Saya ingin carakan kalau boleh, kerana mungkin masa ini musim cuti, ada ramai yang ingin berbaris untuk memohon pasport. Bolehkah pihak kementerian memperkenalkan sistem lebih masa untuk pegawai-pegawai supaya semua queue yang panjang ini dapat dibereskan? Kalau tidak, saya rasa ini akan memberikan lagi satu gambaran yang kurang baik. Tentang AADK 050000, Malang ni, Pulau Pinang adalah di antara negeri yang mempunyai pengidap dadah yang paling besar di seluruh negara. Tapi sungguh pun, macam di Pulau Pinang ada pengidap dadah yang paling besar, tapi kita tak ada satu pusat riman untuk penagih dadah. Dan di sini pihak kerajaan negeri telah meminta banyak kali kepada pihak kerajaan supaya kita tubuhkan satu pusat riman, kerana yang ada pusat riman hanya boleh memuatkan 5-6 orang. Saya rasa bila ada penagih dadah yang lebih 10,000, mana mencukupi. Dan kalau pergi ke penjara polis, saya rasa itu bukanlah tempat yang sesuai, kerana mereka ditahan sebagai pengidap dadah, penagih dadah, dan bukanlah kerana melakukan apa-apa perbuatan jenayah. So di sini saya ingin meminta bahawa pihak kerajaan boleh membina satu pusat riman khas supaya kita dapat menampung bilangan penagih dadah dan untuk mengatasi masalah tersebut. Di sini kalau perlu kita boleh berbincang tentang tempat untuk membina pusat riman AADK ini. Dan kerajaan negeri bersedia untuk menimbang dari segi tanah supaya pusat riman tersebut dapatlah dibina. Tapi yang betul tentang pendaftaran negara, saya nak menimbulkan tentang masalah rakyat ataupun penduduk Malaysia yang tidak berwarganegaraan atau dengan izin stateless. Kerana bila kita lihat baru-baru ini ada seorang budak perempuan yang tidak mendapat IC atau IC-nya dibatalkan kerana dia dianggap bukanlah anak kepada sebuah keluarga India. Kerana rupanya bukan macam golongan India. Dan lepas itu, selepas dimalukan, beliau telah cuba bunuh diri dan akhirnya IC telah dikeluarkan kepada budak gadis ini. Tapi ini bukan sahaja kes. Nah, saya rasa pihak kementerian pun tak mau tunggu seorang cuba bunuh diri baru keluarkan IC. Saya rasa itu bukan cara penyelesaiannya. Kalau itulah cara penyelesaiannya, mungkin besok kita akan lihat ramai yang akan cuba bunuh diri. Saya rasa itu bukan formula. That is not the solution, Nasional Pertua. So di sini saya akan minta, kalau boleh kita harus selepas mereka 56 tahun, kita patut ada satu penyelesaian menyeluruh tentang masalah stateless citizens. Dan saya rasa perlu kita ada satu piagam pelanggan tentang permohonan sedemikian. Kita mesti ada satu tempoh masa. Kadang-kadang kalau kita lihat permohonan mereka bertahun-tahun, berpuluh tahun untuk dapat satu jawapan. Dan itulah bukanlah keadaan yang diingini. Pihak kerajaan negeri Pulau Pinang telah tubuhkan unit untuk membantu mereka yang tidak ada dokumen warga negara. Dan saya harap bahawa pihak Kementerian Dalam Negeri bolehlah bekerjasama supaya kita sama-sama dapat mengatasi dan menangani masalah
IC ataupun stateless citizens ini. Dan pada masa yang sama tentang masalah penduduk Dayak atau Iban di Sarawak yang tidak memiliki kad pengenalan. Saya harap pihak kerajaan boleh memberikan statistik berapakah ramai penduduk Iban di Sarawak yang tidak mempunyai kad pengenalan kerana mereka duduk jauh di kawasan luar bandar. Dalam satu laporan yang telah dimaklumkan atau diperolehi secara sulit yang telah diuruskan oleh Kerajaan Negeri Sarawak tentang Penans, penduduk Penans di Murub, dinyatakan bahawa ada 80% orang Penan tidak memiliki kad pengenalan. Dan kita tidak tahu adakah ini keadaan serupa untuk penduduk Iban di Sarawak. Sekejap, saya habis ini saya akan bagi. Habis ini akan bagi. Adakah keadaan ini untuk suku kaum lain di Sarawak? Kerana ada setengah pihak menyatakan mungkin sampai 40% daripada penduduk Iban tidak memiliki kad pengenalan kerana mereka duduk jauh di kawasan pedalaman. Saya harap adakah ini benar dan bolehkah pihak kerajaan sedikit dalam negeri berikan statistik. Habis ayat ini sangat baik. Bolehkah memberikan statistik tentang keadaan yang sebenarnya? Sekian. Sila. Ya, Yang Berhormat, mungkin Yang Berhormat ada keliru sikit. Sebab tadi Yang Berhormat nyebut tentang Iban, lepas itu Punan, lepas itu tak tahulah. Ini apa nama tu, ethnic group yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Mula-mula disebutkan Iban, lepas itu Punan. Yang saya tak tahu. Di mana yang satu ni? Yang Berhormat ingin tahu ni. Ada Iban saja atau Punan saja? Sebab di Sarawak ada 20 lebih atau 30 lebih ethnic group. Terima kasih kepada Yang Berhormat yang nampaknya ambil minat tentang masalah ini. Kerana sebelum ni nampak tak berapa minat. Yang saya sebut ialah tentang satu laporan ialah 80% untuk suku kaum Penan. Tapi yang saya sebut ialah secara keseluruhannya. Kalau 80% Penan untuk yang kumpulan Dayak dan Iban, ada berapa peratus? Saya minta Yang Berhormat Menteri untuk berikan statistik dan maklumat. So kita tunggu jawapan daripada Yang Berhormat Kepala Menteri. Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, perkara terakhir yang saya nak timbul ialah berkaitan dengan itu polis bantuan. Saya rasa polis bantuan adalah suatu senjata yang penting untuk melawan penjenayah. Dan sehingga hari ini saya tak faham mengapa polis bantuan tidak diluluskan kepada pihak berkuasa tempatan, tetapi boleh diluluskan kepada pihak swasta tertentu. Saya rasa kita mesti konsisten. Sekiranya diluluskan kepada pihak swasta tertentu, mungkin Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh menyatakan mana pihak swasta yang telah diluluskan menubuhkan polis bantuan. Nah, kalau boleh diluluskan, mengapa tak diluluskan kepada pihak berkuasa tempatan seperti mana yang diminta oleh Adun di Selangor, Yang Berhormat Yobi Yin, tapi tidak dibenarkan. Saya rasa ini amat penting kerana kita nak sama-sama lawan penjenayah. Kalau boleh, Tan Sri Yang Pertua, saya percaya di Malaysia sungguh pun kita datang daripada berbilang bangsa. Cina, India, Melayu, Iban, Kadazan. Tapi sebenarnya Malaysia terdiri daripada dua bangsa utama. Satu ialah penjenayah, satu lagi ialah mangsa penjenayah. Marilah kita sama-sama lawan penjenayah. Dan oleh itu saya harap polis bantuan ini boleh dibenarkan. Dan sebagai kata pengakhir, saya ingin meminta Tan Sri IGP Polis, janganlah ancam atau ugut orang-orang biasa yang mematuhi undang-undang negara. Kalau nak ancam atau ugut, lebih baik ancam dan ugut penjenayah-penjenayah. Sekian, terima kasih.